Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, bertemu kembali bersama Cikgu Anum Hawa di dalam channel Love and Care. Topik perkongsian motivasi pada kali ini ialah berkaitan The Power of Change. Di manakah kuasa sebenar perubahan? Kuasa sebenar perubahan terletak pada diri kamu sendiri. You yourself can make the changes. Mari anak-anak, kita belajar tentang bagaimana kita ingin mencipta perubahan. Cikgu akan fokus hari ini berkaitan self-awareness. Self-awareness atau dikenali sebagai kesedaran kendiri. Ia adalah keupayaan untuk memahami dan mengkaji diri sendiri. Sejauh mana kita kenal dan faham diri kita sendiri? Anak-anak, terdapat 5 elemen utama untuk mengenali diri sendiri, iaitu konsep kendiri, self-concept, pemikiran, perasaan, fizikal dan emosi. Jom kita kenal kesemua elemen ini untuk kita lebih memahami diri kita sendiri. Elemen pertama, self-concept, iaitu konsep kendiri. Konsep kendiri ini membawa maksud bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Adakah melalui pengalaman pribadi atau dikenali self-image? Atau adakah kita melihat diri kita sebagai ideal self, iaitu apa yang kita harapkan untuk kita jadi? Dan yang ketiga, adakah kita melihat diri kita berdasarkan kepercayaan diri yang ada selama ini, iaitu self-esteem? Konsep kendiri ini akan cikgu kongsikan dalam topik akan datang dengan lebih terperinci. Elemen kedua yang mempengaruhi cara kita faham diri kita adalah berdasarkan pemikiran. Bagaimana kita berfikir? Fikiran biasanya terikat dengan emosi. Anak-anak kena faham proses pemikiran diri sendiri. Pemikiran yang positif mampu melahirkan kesedaran diri yang lebih positif. Cuba nilai diri sendiri. Adakah selama ini anak-anak gemar berfikir secara positif? Atau adakah anak-anak sentiasa berfikiran negatif terhadap sesuatu perkara? Cuba nilai diri kita sendiri. Elemen yang ketiga, berkaitan perasaan. Sejauh mana anak-anak faham dengan perasaan sendiri? Cuba jawab persoalan ini. Bagaimana perasaan anda apabila bercakap tentang diri sendiri? Yang kedua, bagaimana perasaan anda apabila orang lain bercakap tentang diri anda? Cuba renung-renungkan, apakah perasaan anda untuk menjawab soalan ini? Elemen keempat adalah body reaction, iaitu tindak balas fizikal. Sejauh mana anda kenal diri anda? Sejauh mana anda faham body reaction anda? Kenal pasti tindak balas fizikal anda semasa anda berfikir atau semasa anda sedang beremosi. Adakah emosi yang anda lalui diekspresikan melalui wajah? Adakah semasa anda berfikir, degupan jantung anda juga turut berubah? Atau adakah ketika anda dalam perasaan marah, perasaan itu kelihatan melalui intonasi suara? Cuba kita faham sama-sama tindak balas diri kita, kerana tindak balas fizikal badan kita tidak sama dengan orang lain. Setiap individu adalah unik. Maka fahami diri kita dahulu sebelum kita cuba memahami orang lain. Dan elemen yang kelima adalah berkait emosi. Sejauh mana anak-anak faham emosi sendiri? Kenali tahap emosi kita anak-anak. Kecerdasan emosi yang tinggi
apabila kita faham emosi kita, maka penerimaan terhadap kepelbagaian emosi juga dapat diterima dengan baik. Apabila kita faham emosi sendiri, kita secara tidak langsung sedang mempelajari, memahami emosi orang lain juga. Penting ke untuk kenal diri sendiri, anak-anak? Bila kita kenal diri kita sendiri, kita akan dapat perkara-perkara ini. Kita mudah rasa bahagia. Kita boleh rasa aman dan sejahtera. Minda kita juga akan lebih sihat kerana kita tidak fikir perkara yang bukan-bukan. Dan yang paling penting, apabila kita faham dan kenal diri kita sendiri, kita akan jadi seorang yang lebih yakin. Anak-anak, selain itu, banyak kelebihan yang dapat kita perolehi bila kita faham diri kita. Kita akan dapat emosi yang lebih baik. Perhubungan kita dengan orang sekeliling juga menjadi lebih baik. Komunikasi kita bersama rakan-rakan, ibu bapa, ahli keluarga juga akan jadi lebih baik. Kerana dengan memahami diri kita sendiri, kita secara tidak langsung sedang berusaha meningkatkan pembangunan diri kita dengan lebih baik. Apakah tanda-tanda kita kekurangan kesedaran diri? Cuba anak-anak lihat, adakah tanda-tanda ini ada pada diri kita? Tidak faham emosi kita sendiri? Kita gemar menjauhkan diri dari orang yang tak sependapat dengan kita? Atau adakah kita suka menyalahkan orang lain? Adakah kita sukar berasa empati terhadap orang lain? Kadang-kadang mungkin kita tidak dapat menjelaskan tindakan yang kita lakukan. Adakah anda seorang yang suka menindas emosi sendiri? Atau mengalami kecelaruan identiti? Jika anda sukar fokus, sukar urus masa, sukar urus diri, atau mungkin mempunyai matlamat yang tidak jelas, tidak realistik, itu adalah tanda-tanda anda kekurangan kesedaran diri. Maka, bagaimana nak tingkatkan kesedaran diri? Berikut ada 6 kaedah cara untuk meningkatkan kesedaran diri. Jom anak-anak, kita cuba lakukan 6 perkara ini untuk kita faham diri kita supaya kita dapat faham orang lain juga. Ubah kepada kenapa kepada apa. Buat refleksi diri, cari maklum balas. Lakukan mindfulness. Anda juga boleh lihat orang lain atau boleh mula menulis. Bagaimana kaedahnya? Jom kita belajar sama-sama. Yang pertama, cara untuk ubah dan tingkatkan kesedaran diri kita adalah untuk kita ubah persoalan kenapa kepada apa. Kenapa ini banyak akan memerangkap persoalan. Ubah diri anda kepada persoalan-persoalan apa. Kerana apabila anda bertanya apa pada diri, ia akan menggerakkan emosi dan fikiran untuk bertindak terhadap sesuatu perubahan. Mengubah persoalan ini adalah satu kaedah penilaian diri, self-evaluation terhadap diri sendiri. Contohnya, anda boleh mula tanya kepada diri, apa yang menyebabkan saya tidak ikuti pelajaran PDPR secara online? Ubah diri kepada persoalan apa? Kerana bila anda bertanya pada diri apa yang membuatkan anda tidak boleh mengikuti pelajaran online, anda sedang berusaha untuk mencari jawapan terhadap perubahan tersebut. Anda akan cuba berfikir, memikirkan tindakan yang perlu anda lakukan. So, persoalan apa akan membawa anda kepada fokus utama, matlamat dan strategi berbanding persoalan kenapa. Kenapa anda tidak ikuti pelajaran online? Persoalan kenapa akan membuatkan anda mencari alasan. Persoalan kenapa akan membuatkan anda berasa takut untuk menjawab persoalan tersebut. Maka anak-anak, untuk faham diri sendiri, tukar persoalan kepada apa agar minda kita dapat mencari
sumber jawapan yang membawa kita kepada fokus utama untuk bertindak ke arah perubahan. Yang kedua, refleksi diri atau muhasabah diri. Cari ruang dan masa yang sesuai dan muhasabah diri sendiri. Elakkan gangguan-gangguan yang boleh mengganggu fikiran anda. Buat setiap hari. Refleksi diri atau muhasabah diri ini anda boleh lakukan dengan teknik self-talk ataupun cermin diri. Lakukan secara bersendirian, muhasabah diri, kenali diri, fahami diri, lakukan setiap hari. InsyaAllah, anak-anak akan lebih faham dan kenal diri sendiri. Yang ketiga, cara meningkatkan kesedaran kendiri adalah dengan mendapatkan maklum balas dari orang lain. Cuba dapatkan perspektif lain untuk kenal diri sendiri. Dapatkan maklum balas dari orang yang anda percaya. Dalam pada itu, semasa anda menerima maklum balas, anda perlu menjadi seorang yang positif. Terima kritikan-kritikan sekiranya ada. Elakkan mempertahankan diri sendiri. Kerana dengan mendapatkan maklum balas dari orang lain, anda sedang cuba menerima segala kekurangan atau kelebihan diri untuk mempertingkatkan kesedaran dan keyakinan diri anda dengan lebih baik. Yang keempat, cara tingkatkan kesedaran kendiri adalah dengan mengamalkan mindfulness. Mindfulness adalah satu teknik meditasi kesedaran penuh. Ia adalah satu teknik di mana anda boleh berasa sangat tenang dan fikiran anda akan menjadi lebih fokus. Latihan ini perlu dilakukan selalu kerana ia merupakan satu latihan fokus, latihan ketenangan yang berpusat kepada deria rasa, bunyi, fikiran dan juga pernafasan. Teknik yang kelima adalah dengan melihat orang lain. Belajar dari orang lain. Cuba hubungkan permasalahan yang anda lalui dengan melihat masalah yang sama pada orang lain. Anda boleh belajar dari kesilapan orang lain atau anda boleh belajar dari kejayaan orang lain. Dan yang terakhir, cara meningkatkan kesedaran kendiri adalah dengan menulis. Anda boleh menulis dalam diary, blog atau journal. Teknik menulis ini adalah salah satu teknik anda dapat fokus terhadap apa yang ada dalam minda anda. Ia juga adalah merupakan suatu latihan luahan emosi. Lakukan teknik menulis ini supaya anda dapat melihat dengan jelas apa yang anda inginkan. Maka rumusannya anak-anak, kenal diri. Jadilah orang yang bersifat terbuka dan berani. Kerana hanya orang yang berani akan belajar untuk kenal dan faham diri sendiri dengan baik. Ingat anak-anak, dengan memahami diri sendiri, kita akan cuba belajar untuk memahami orang lain. Itu sahaja perkongsian daripada Cikgu Anung hari ini. Semoga ilmu yang dikongsikan hari ini memberi manfaat pada anda semua. Kita jumpa lagi pada perkongsian motivasi yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To change your